Oke, hai semua. Kali ini video untuk matematik tingkatan 2. Ini matematik tingkatan 2. Tajuk adalah rumus algebra bab 3. Ini rumus algebra bab 3. Ini bab yang sangat penting lah. Antara bab yang sangat-sangat penting sebab kamu akan jumpa benda ini di bab-bab lain. Khasnya di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Lagi-lagi lah matematik tambahan. Kita mesti pandai rumus algebra. Okey. Saya mula dengan contoh 2. Okey, adik-adik pelajar yang di tingkatan, anak-anak di tingkatan 2, fokus benda ini untuk matematik nanti. Okey. So ini antara bab yang terpenting lah. Okay, kita tengok contoh 2. Soalan dia senang sebenarnya. Cuma kamu kena tahu dan apa nak buat lah. Ini pindah jadi apa, ini pindah. Okay, untuk tidak buang masa, kita bincang terus. Kita tengok sini. Saya terus bincang soalan A. Soalan A. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Saya rasa kamu pernah belajar lah. Perkara rumus itu maksudnya kalau sekarang soalan A ini Q sama dengan M tambah P. Q yang perkara rumus sekarang. Tapi soalan ini dia nak M pula perkara rumus. Soalan sudah dalam Q perkara rumus. So Q sama dengan M tambah P. Okay, konsep dia kita kena sangat faham konsep. So sekarang nak jadikan M perkara rumus, kita tak nak P itu bersama M. Kita nak buang P, kita kena tolak P sebenarnya. Tolak P kiri, tolak P kanan. Sebab kalau kita sebab persamaan dia sudah seimbang. So kalau kita dah tolak sebelah, kita mesti tolak sebelah. So dia akan jadi seimbang. Kena tolak kiri kanan. So bila kita tolak, ini tak boleh buat apa-apa. Q tolak P, P tolak P hilang. That's why M tinggal. Ramai kita permudahkan cakap Q sama dengan M tambah P. Kita akan cakap P pindah jadi negatif. Ini masalah pelajar. Kadang-kadang dia tambah lah apalah. So tak dapat kena pasti ini pindah jadi apa. So konsep ini ditekankan di buku teks. Sangat penting. Okay, saya cuba bincang beginilah seringkas-ringkas yang mungkin. So sekarang dah ada jawapan lah. Tapi biasanya kita tulis M sebelah kiri lah. Perkara rumus tu kita tulis sebelah kiri lah. Salin saja balik. Benda yang sama. Okay, dah begini boleh salin je balik. So ini soalan A. B pula, kita sama dengan nak jadikan M perkara rumus. Okay, nak jadikan M perkara rumus, kita ada B. Ini soalan B ya. Kita ada B sama dengan 2S tolak M. Kali ini B yang perkara rumus. B yang perkara rumus. So saya mahu M itu sendirian. Okay. So kalau saya tulis begini pun boleh. B sama dengan negatif M tambah 2S. Sebenar-benarnya dia begini. Kita nak M itu sendirian. So maka kita nak hilangkan 2S. Kita hilangkan 2S. So kita tolaklah 2S. Sini pun perlu tolak 2S. Supaya 2S itu hilang. B tolak 2S sama dengan negatif M. Ini dah hilang lah. 2S tolak 2S hilang. Tapi ini masih bermasalah. Okay, sebab M masih negatif. So sebenar-benarnya kita darab dengan negatif 1. Ataupun bahagilah sama. Bila darab negatif 1, keseluruhan itu darab negatif 1. So maksudnya M negatif 1 darab negatif M, kamu akan dapat M lah. Semua kena darab. Dia sama ya. Tambah kiri kanan kena darab. Tapi kalau tambah kiri kanan kena tambah. Kalau tolak kiri kanan kena tolak. Kalau darab semua kena darab. So semua kita darab. So negatif 1 darab 2S, kita akan dapat positif 2S. 2S positif. B darab negatif jadi negatif B lah. Kita darab. Ini darab sini jadi positif M. Ini darab sini jadi positif 2S. Ini darab sini negatif B.
Maka kita boleh tulislah B sama dengan, biasa negatif kita tulis di belakang lah, 2S tolak B. Okay. Biasanya jika kamu dah paham konsep ini, sebenarnya kita boleh cakap je macam ni. Kita cakap je macam inilah. M pindah sini supaya dia positif. So negatif pindah jadi positif, 2S tinggal sini, B pindah datang jadi negatif B. Dan macam ni lah. Ni cara mudah dia lah bila kita dah faham. C, A sama dengan 5 bahagi 2M. Dia begini. So kita darab, bila dia benda yang kita nak jadikan perkara rumus itu di bawah, kita kena bawa dia naik atas. Senang je, sentiasa macam ini. Nak hilangkan 2M bawah, darab 2M. Bila darab 2M, maksudnya kita darab semua. Ini darab 2M, keseluruhan ini pun darab 2M. So dia macam ni. A darab 2M sama dengan 5 per 2M darab 2M. So kita akan ada 2AM, kita akan ada 5 lah. Ini potong, hilang. So kita nak M perkara rumus, kita bahagi dengan 2A. Tak nak 2A, bagi 2A. Potong, potong. Dan kita akan tinggal M sama dengan 5 per 2A. So sekarang M sudah menjadi perkara rumus. Dalam bahasa mudahnya, biasanya cikgu-cikgu sekolah akan cakap macam ni lah. Kita pemudahkan je. Simple. So maksudnya A sama dengan 5 bahagi 2M. 2M bawah sebelah. Ini kan bahagi, jadi darab. So kita baca A sama dengan 5 bahagi 2M. Kita baca 2M itu membahagi 5. So bawah 2M jadi darab. A darab 2M sama dengan 5. So, kita ada 2AM. Pindahkan A dan 2 dan A. Tak mau 2. So kita baca dia pun darab. 2A darab M. So M sama dengan 5 bahagi 2A. Sama je lah. Okay, yang terakhir adalah contoh D. Contoh D. Okay, kalau tak faham, tolong kamu ulang balik lah. Ulang dan ulang. Kalau ada komen, ada masalah, komen di bawah. D. T sama dengan M tolak N bahagi negatif 3. Okay. Sama dengan C tadi, pecahan itu kena hilang dulu. Kalau tidak suka. Ataupun macam ini pun boleh. T sama dengan M per negatif 3. Kita belajar di pecahan. Ini jadi tambah N per 3. Dia macam ni. Kita boleh pecahkan ini beginilah. Sebab dalam pecahan kita boleh menulis begini. Kalau kita ada contohlah, kita ada A per 2 tambah B per 2. Maka kita boleh A tambah B per 2. Okay. So kita nak hilangkan N per 3. Tak suka. Sebab kita nak M perkara rumus. So senang je nak hilangkan. Konsepnya sama aja. Kita tolaklah dengan N per 3. Sini pun tolak dengan N per 3. Tolak. Ini konsep. Saya terangkan konsep dulu. Dia bukan bawa. Tak ada perkataan bawa dalam matematik. Sebenarnya kita tak mampu bawa. Kita cuma mampu hilangkan. So T tolak N per 3 sama dengan, ini hilang. Kita akan ada M per negatif 3. Nak hilangkan negatif 3 itu kita darab dengan negatif 3. Darab negatif 3, kita akan dapat negatif 3T tambah 3N sama dengan M. Sudah. So M sudah perkara rumus. Darab. Ini ramai orang tak faham. Ini darab ini. So kamu ada M per negatif 3 darab negatif 3.
Ini potong. Dia sama macam 1/-3 darab -3. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 1. Benda yang atas ini. Sama juga M/-3 darab -3. Kamu akan dapat M lah. Dapat M. So, sama juga lah yang ini. -3 darab T, -3T. Negatif N/3 darab -3. Kamu dapat N lah. Sama aja macam penerangan saya tadi. Oh, salah. Ini kamu dapat N. Salah, ini salah. Minta maaf. Ini tambah N. Sorry. So, M sama dengan N tolak 3T. Konsep dia macam itu. Dia tambah atau tolak atau darab atau bahagi. Kita tak ada bawa-bawa sebenarnya. Tapi kita terbiasa terangkan macam ini. -3 bawa sebelah jadi darab. -3T sama dengan M tolak N. Tapi ramai pelajar bermasalah nak bawa ini jadi apa, bawa jadi apa. Bila nak darab tak darab dengan siapa. Kamu back to basic dulu. Ikut step by step. So, sekarang kita nak M sebagai perkara rumus. So, kita pindahkan N. 3T tambah N sama dengan M. Siap. Kalau tahu senang. Dia sangat senang matematik. So, bila kita boleh M sama dengan N tolak 3T. Kalau tak tahu, itu yang jadi masalah tu. So, M sudah perkara rumus. Saya harap kamu faham. Kamu ulang contoh ini, baru buat latihan. Ini adalah contoh dari buku teks. Ada masalah? Soalan mana tak dapat, boleh komen di bawah. Saya akan jawab. Sekian, terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe bagi sokongan kepada saya. Agar saya mampu semangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Sekian.